Rabbi shrah li sadri wa رب yassir اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Allahumma aftah alaina hikmatak wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma syrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana وأظلم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ونور به قبورنا يا رب العالمين أثبنا ولا حول ولا قوة إلا بالله آمين يا رب العالمين. Amin ya Rabb. InsyaAllah pada hari ini kita teruskan dengan surah Al-Isra. Dah hampir separuh Al-Quranul Karim. Kita telah mempelajari secara ringkas dan pada hari ini kita akan sama-sama mempelajari dan habiskan tafsir ringkas surah Al-Isra. Dan insya-Allah minggu depan kita masuk surah Al-Kahfi. Dan bila masuk surah Al-Kahfi, kita akan berada di pertengahan Al-Quranul Karim. Dan selepas itu kita akan mula juzuk yang ke-16, 17, 18 menurun sehinggalah tamat dengan izin Allah Subhanahu wa taala 30 juzuk Al-Quranul Karim. Jadi pada hari ini kita akan sama-sama sambung kelas kita pada minggu lepas. Saya telah bersentuh secara ringkas mukaddimah surah Al-Isra. Pertama, kita telah pun ketahui surah Isra ini ada 3 nama. Ada 3 nama dan Haji Ali mungkin dah lupa apa nama yang lain surah Isra ni. Haji Ali ni sehari dua sejak menjak 2 menjak ni dia selalu lupa. Jadi surah Isra ini nama lain bagi surah Isra, ia adalah surah Bani Israil. Bani Israil Disebut di dalam surah ayat yang kedua tentang Bani Israil, dan juga ayat yang ketiga juga disebut tentang Bani Israil, dan ayat ini juga disebut tentang Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa berada di Palestin dan ia adalah terkenal dengan tempat Bani Israil berada di situ, diarahkan pergi ke situ membina negara bersama dengan Nabi Yakub dan selainnya. Jadi nama yang kedua ialah Bani Israil dan nama yang ketiga ialah Subhana. Subhana yang di depan sekali ni di ayat yang pertama tu dimulakan dengan Subhana. Jadi ada juga surah ini yang diberi nama dengan surah Subhana. Jadi ada 3 nama, Al-Isra sebagaimana termaktub di dalam Mushaf Al-Quranul Karim, ataupun juga boleh dipanggil juga dengan Bani Israil ataupun Subhana. Dan surah ini diturunkan Subhanalladzi asra bi 'abdihi ini diturunkan pada tahun ke-12. Pada tahun ke-12 Nabi kita dibangkitkan menjadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya diturunkan pada tahun-tahun kesedihan. Kerana pada tahun ke-10 Nabi dibangkitkan menjadi Nabi, menjadi Rasul, meninggal Abu Talib dan juga meninggal isterinya. Jadi tahun-tahun selepas itu tekanan dan juga penindasan banyak berlaku ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Tidak ada pembelaan, tidak ada pihak yang support ataupun yang bersama Nabi sebagaimana sebelum kematian Abu Talib dan Khadijah. Jadi apabila Abu Talib meninggal, Khadijah pun meninggal, maka kafir Quraisy telah melakukan, telah bertindak, telah menindas sewenang-wenangnya terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ada rasa segan, tanpa ada rasa malu, kerana pada ketika Abu Talib hidup, mereka segan kepada Abu Talib. Jadi surah ini
diturunkan pada tahun-tahun kesedihan, dipanggil Amul Huzni, tahun kesedihan, iaitu tahun ke-10, tahun ke-11, 12 dan 13 selepas Nabi kita dibangkitkan, dilantik menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada tahun ke-13 Hijrah, Nabi telah berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi dakwah Nabi di Mekah boleh kita simpulkan tempohnya lebih kurang 13 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Jadi surah ini ayat Subhanalladzi asra ini diturunkan pada tahun yang ke-12, lebih kurang 1 tahun setengah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan sebagaimana yang kita pelajari ataupun tahu juga pada minggu lepas, Isra ini sebenarnya dengan peristiwa Isra, peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra, Nabi dibawa daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj, Nabi dibawa daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jadi Isra itu, Asra bi'abdihi itu bermaksud Allah Ta'ala telah memperjalankan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian diangkat ke langit dan menerima kewajipan, tuntutan solat 5 waktu. Sebagaimana yang kita selalu dengar pada 27 Rejab, biasanya ustaz-ustaz akan menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi surah ini dan ayat pertama khusus menceritakan tentang peristiwa Isra. Jadi bila begitu surah ini adalah surah Makkiyah, iaitu surah yang digolongkan, yang dimasukkan dalam kategori surah-surah yang diturunkan di Mekah Al-Mukarramah ataupun surah yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi penentuan Makkiyah dan Madani ini berdasarkan kepada tempat turun dan ada juga yang merujuk kepada waktu, iaitu sebelum hijrah dan selepas hijrah. Jadi penetapan, kadang-kadang kita tengok ayat ini Makkiyah, ayat ini Madaniyah, ayat ini diturunkan di Mekah, ayat ini diturunkan di Madinah. Jadi berdasarkan kepada tiga poin ataupun 3 asas. Pertama, berdasarkan kepada tempat diturunkan ayat itu. Dia diturun di Mekah ataupun diturunkan di Madinah. Kalau diturunkan di Mekah, maka dia adalah Makkiyah. Dan jika diturunkan di Madinah, maka dia adalah Madaniyah. Dan ada juga yang melihat kepada asas tahun, iaitu tahun sebelum Nabi hijrah dan tahun selepas Nabi berhijrah ke Madinah. Mana-mana saja ayat yang turun selepas Nabi hijrah ke Madinah, maka dia adalah Madani. Dan yang ketiga, melihat kepada topik dia, tajuk-tajuk dia. Ayat itu dia menekankan tentang apa? Kalau ia menekankan tentang hukum hakam, jadi ayat ini lebih kepada Madani. Dan jika ayat itu bermula dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka ia adalah ayat Madani. Kalau ayat itu berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan neraka, azab neraka, begitu juga ayat yang bermula dengan ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu, maka ada yang mengatakan ini ciri-ciri ayat Makkiyah, maka ayat ini adalah Makkiyah. Itu secara ringkas. Jadi surah Al-Isra ia adalah surah Makkiyah, diturunkan di Mekah Al-Mukarramah. Walaupun ada di sana perselisihan ulama yang mengatakan beberapa ayat. Contohnya ada yang mengatakan ayat 85, ayat 88, ayat 60, ayat 107, beberapa ayat ada yang mengatakan ia diturunkan di Madinah. Tetapi secara umumnya surah ini adalah surah Makkiyah. Okey, selesai kat situ. Ada berapa ayat surah ini? Ada ayatnya ada 111. Angka 1. 111. Cantik angka ni. Ya, 111 iaitu 111 ayat. Apa kelebihan surah ini? Dari sudut fadilat ia secara khusus tidak disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi fadilat ia secara umum ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi.
Dan hadis ini adalah hadis sahih, di mana Aisyah berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra az-zumar wa bani Israil. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak tidur. Maknanya Nabi ini dia tidak tidur sehingga dia, iaitu Nabi kita Muhammad, membaca surah Az-Zumar dan juga surah Bani Israil. Jadi surah Bani Israil ini adalah surah Isra. Jadi kalau ikut hadis ini, dinamakan surah Isra itu dengan surah Bani Israil. Tidaklah disebut di sini siapa yang baca surah Bani Israil dia akan dapat sekian-sekian. Tidak ada. Tetapi apabila Nabi tidak tidur sehingga membaca surah ini, maka ia adalah ada fadilahnya secara umum. Paling tidak pun surah ini adalah hiburan ataupun motivasi ataupun pengajaran ataupun boleh diambil sebagai nasihat daripada ayat-ayat yang ada di dalamnya bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita juga boleh tiru ataupun boleh ikut sunnah Nabi ini, iaitu kita tidak tidur melainkan kita membaca surah ini dengan memahami ayatnya, dengan mengerti apa intipati surah ini supaya ia menjadi pengajaran kepada kita semua. Jadi itu berkenaan dengan kelebihan surah ini. Ada satu hadis yang menyatakan Nabi tidak tidur sehinggalah dia membaca dua surah, iaitu Zumar dan surah Bani Israil. Surah Zumar itu surah kita belum belajar lagi, tapi surah Bani surah Isra. Ada nak tanya setakat itu? Setakat di sini? Bani Israel ni Ustaz. Bani Israel. Dia punya cerita panjang. Yang nyatanya ialah dia ni asalnya orang yang cerdik, pilihan Allah. Sambung. Ya betul Haji Ali, itu ada dalam Al-Quranul Karim. Ya Bani Israel, ya Bani Israel, Allah Taala sebut faddaltukum, ya Bani Israel zkuru ni'matallah alaikum inni faddaltukum 'alal alamin. Sesungguhnya aku telah melebihkan kamu daripada keseluruhan alam, makhluk yang lain, keseluruhan alam. Kerana Allah Ta'ala lebihkan di sini lebih kepada Allah Ta'ala memilih rasul-rasul daripada Bani Israel. Bani itu maknanya anak, macam kita lah, anak Adam, Bani Adam. Bani Israel, Israel itu adalah Ya'qub, Abdullah ataupun Ya'qub. Jadi Bani Israel itu adalah keturunan Nabi Allah Ya'qub alaihissalam. Sejarahnya panjang, sebabnya cerita tentang Nabi berkaitan dengan Bani Israel ini ada disebut di dalam Al-Quranul Karim. Bani Israel di Mesir, Bani Israel di Palestin, bagaimana mereka itu berpindah randah sehinggalah mereka tidak ada negara. Tidak ada negara dan mereka telah sampai sekarang ini mereka mencari ataupun mahu kembali ke Palestin, mahu mengambil Masjid Al-Aqsa atas asas dakwaan mereka ini adalah tanah datuk nenek moyang mereka. Ini adalah tanah hak mereka. Dan ini juga disebut di dalam surah ini, ada kaitan dengan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Jadi Allah Ta'ala nak bagi tahu di sini, awal surah ayat 1 ini, Allah Ta'ala nak bagi tahu antaranya adalah Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram ini yang akan menyatukannya ataupun menguasainya, memilikinya adalah seorang Nabi, iaitu namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ini telah dapat dikuasai semasa Khalifah Umar Ibn Khattab dapat ditawan, dapat kembali kepada kekuasaan negara Islam. Sebelum itu dikuasai oleh Rom, Kristian, tentera Rom, Kristian. Jadi dan juga ayat ini juga, surah ini juga ialah menceritakan kepada kita dua tempat, Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram dan sekitarnya. Sekitarnya alladzi barakna haulahu, iaitu sekitar Masjidil Haram, sekitar Masjidil Aqsa
di sini adalah bumi yang diberkati. Kalau ikut Dr. Abdul Fattah Salah Al-Khalidi, keberkatan negeri-negeri ataupun tanah-tanah yang berdekatan dengan dua masjid ini, keberkatannya adalah meliputi semuanya. Tanahnya berkat, tumbuh tanaman-tanaman, dan juga keberkatan yang lain. Dan buminya juga berkat, kerana di sinilah akan lahir nabi-nabi. Di situ juga adalah akan muncul ulama-ulama. Dan di situ juga akan muncul tentera-tentera. Sehingga ada satu hadis, tidak akan berlaku kiamat, sehinggalah ada satu kumpulan yang akan bangkit daripada tanah yang berkat ini, mempertahankan Islam, melawan segala kekufuran dan juga penentangan daripada musuh Islam. Dan mereka itu zahirin alal haq, mereka akan berdiri tegak teguh di atas kebenaran. Jadi Allah Ta'ala nak cerita di dalam surah ini juga apa yang saya sebut tadi, keberkatan dia dari sudut buminya, dan juga lahirnya di situ pejuang-pejuang, orang-orang nabi-nabi dan juga ulama-ulama. Jadi sesiapa yang mahu keberkatan, paling tidak dia kena pergi ke tempat ini. Sehingga Nabi kata tidak perlu kamu bersusah payah untuk pergi kecuali 3 masjid. Masjid Nabi, Masjid Aqsa, dan Masjidil Haram. Jadi manusia, orang, sesiapa Muslim kena bersungguh-sungguh berusaha untuk pergi ke 3 masjid. Antaranya kerana keberkatan yang ada pada masjid ini. Dan kalau nak belajar agama pun, antara tempat yang perlu dituju, perlu dicari ialah di negara-negara yang berdekatan dengan Masjidil Haram dan Masjid Aqsa. Kerana di situlah tempat ulama-ulama, tempat ilmu, ta'liq atau komen daripada apa yang disebut oleh Haji Ali tadi. Okey, kita tengok apa poin-poin ataupun isi-isi penting di dalam surah Isra ini. Pertama, kita telah pun tahu tadi secara ringkas tentang maklumat tentang surah Isra. Jadi sekarang ini kita akan lihat apa cerita surah Isra ataupun apa isi penting dia. Pertama, Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita tentang Al-Quranul Karim. Ini pun saya dah sebut sikit tadi, pada sikit maklumatnya saya sudah sebut secara ringkas pada minggu lepas. Jadi Allah Ta'ala mahu cerita kepada kita tentang kenapa diturunkan Al-Quran, apa kelebihan dia, apa fungsinya. Kerana di dalam surah ini disebut 8 kali perkataan Al-Quranul Karim. Disebut 8 kali. Jadi surah lain tidak disebut sebegitu. Kalau disebut pun mungkin CP-CP, tetapi di dalam surah ini disebut lafaz Al-Quran. Secara lafzinya disebut Al-Quranul Karim sebanyak 8 kali. Kalau ikut 9 kali, tetapi ada satu lagi bukan maksudnya Quran, tetapi maksudnya solat subuh, wa Quran al-Fajri. Quran al-Fajri ini adalah solat subuh. Jadi ayat yang memberi maksud tentang Al-Quran ada 8 ayat yang disebut di dalam surah Al-Isra. Dan kalau kita baca ayat-ayat ini, dia lebih nak beritahu kepada kita Al-Quran ini adalah panduan hidup kita, asas kehidupan kita dalam beragama, dalam ibadat, dalam muamalat, berurusan di antara manusia dengan manusia. Ada disebut di dalam Al-Quranul Karim. Dan juga Al-Quranul Karim ini adalah akidah, kitab akidah ataupun pegangan. Manusia apabila dia nak mencari pegangan yang betul, pegangan ataupun akidah yang betul, akidah yang sahih, maka tidak dapat tidak dia kena cari di dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala akan menjawab tentang ketuhanan, tentang keagamaan, tentang akidah. Jadi ada di dalam Al-Quranul Karim
Dan juga Al-Quran akan menceritakan kepada kita tentang perkara ghaib yang kita tidak boleh nak fikir, ataupun kita tak boleh nak pandai, nak memandai-mandai cerita tentang syurga, tentang neraka, tentang pahala, tentang dosa, tentang malaikat, tentang jin, tentang syaitan, juga tentang malaikat, tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua itu adalah bukan kuasa ataupun akal manusia dapat membuat cerita-cerita. Tetapi cerita itu, perkara ghaib itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi seseorang yang membaca Al-Quran, dia akan jumpa tentang pendedahan ataupun cerita-cerita perkara ghaib tersebut. Dan Al-Quran ini juga adalah satu bukti yang jelas Islam itu adalah benar. Di dalam surah ini pun ada disebut, nanti kita akan jumpa nanti. Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mencabar semua manusia, telah mencabar semua makhluk termasuk jin dan sebagainya supaya membuat seperti Al-Quranul Karim. Semenjak Al-Quran ini diturunkan dalam surah Baqarah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, dan juga di dalam surah Isra ini pun ada, seandainya kamu ragu-ragu kepada Al-Quran ini, maka buatlah walaupun satu ayat. Dalam surah ini pun disebut, seandainya berkumpul manusia dan jin untuk buat Al-Quran, maka mereka tidak boleh untuk membuat Al-Quranul Karim walaupun satu ayat. Jadi cabaran ini bermula daripada zaman Nabi sehingga sekarang terbuka. Sesiapa sahaja yang mengatakan Al-Quran ini adalah bukan kitab daripada Allah, dia adalah ciptaan manusia ataupun dia adalah cerita dongeng ataupun sihir dan sebagainya, maka kamu buatlah seperti Al-Quran. Jadi apabila tidak ada daripada dulu sampai sekarang yang boleh membuat seperti Al-Quran, maka terbuktilah bahawasanya Al-Quran ini adalah benar. Al-Quran ini adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita yang beriman dengan Islam, maka perlulah bertambah keimanan kita bahawasanya Islam ini adalah agama yang benar. Buktinya adalah Al-Quranul Karim. Tak dapat nak buat, walaupun sehebat mana, sepakar mana pun seseorang itu di dalam bidang bahasa Arab dan selainnya. Bahkan Al-Quran telah mendedahkan ilmu-ilmu ataupun fakta-fakta tentang kejadian manusia dan juga fakta-fakta yang lain yang sebelum itu manusia tidak pun tahu, tetapi Al-Quran telah mendedahkan tentang sejarah dan selainnya. Jadi Al-Quran membuktikan Islam itu adalah benar. Jadi apabila kita tahu bahawasanya Quran itu adalah mukjizat, jadi sepatutnya bagi kita Al-Quran inilah menjadi bacaan kita, menjadi kajian kita, menjadi tumpuan hidup kita, menjadi sumber untuk kita beramal, mengikut dan selainnya. Bukan sekadar untuk kita mendapat pahala semata-mata dengan bacaannya, tetapi mendapat pahala dengan menjadikan ia adalah panduan hidup kita keseluruhannya. Dan selain daripada itu, Al-Quran juga adalah ayat dalam surah Isra ini juga, nanti saya bagi tahu ayat-ayatnya, juga sebagai ayat-ayat ataupun sumber rohani ketuhanan, motivasi kepada manusia. Kadang-kadang seseorang itu dia tidak faham pun makna, tetapi bentuk ayatnya, ada ayat yang bunyinya garang, was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq, bunyi dia kasar. Ada ayat bunyinya lembut, wal-laili idza wasyamsi waduhaha. Jadi ayat-ayat ini kadang-kadang manusia walaupun dia tidak tahu maknanya, tetapi dia punya rima dia, bentuk sebutannya menjadikan seseorang itu akan terhibur. Sebagaimana kita dengar lagu. Kadang-kadang kalau kita dengar lagu Melayu, kita faham maknanya. Kadang-kadang kita dengar lagu yang mungkin bahasa Siam ataupun bahasa yang kita tak tahu bahasanya, kadang-kadang kita suka, kita rasa sedap, kita rasa seronok, kita rasa sedap, kita rasa bersemangat. Begitu juga Al-Quranul Karim bagi orang yang membacanya, walaupun dia tidak faham makna, dengan tajwidnya,
dengan mengikut tartil Al-Quranul Karim, akan ada di sana satu motivasi, ataupun dia adalah satu kitab yang akan menyentuh dari sudut ruhani, batin, dalaman manusia tanpa disedari. Bahkan Al-Quran ini boleh membawa seseorang itu keluar air mata walaupun dia tidak faham maknanya. Ini berlaku dalam hidup saya sendiri. Kadang-kadang saya tidak tahu maknanya. Semasa saya belajar dahulu, bila kita bersolat di belakang imam, imam itu dia baca dengan nada yang sedap. Dia baca nada yang sedap, nada yang sedih. Kita pun mengalir air mata. Bukan kerana faham ayatnya. Kalau faham lagilah kita rasa seronok. Tetapi kerana Al-Quran itu ada ruh dia, ada kekuatan ruh, ada kerohanian di dalam Al-Quranul Karim. Jadi kita semua jangan kita rasa malas ataupun culas untuk membelek Al-Quran, membaca Al-Quran, menjadikan bacaan kita setiap hari, permulaan hidup kita pagi dan juga sebelum kita tidur. Sebagaimana Nabi dia beritahu kan, dia tidak tidur kecuali dia baca surah Al-Isra. Maknanya amalan Nabi kita Muhammad SAW membaca Al-Quran pada malam hari sebelum baginda Rasulullah tidur. Jadi Al-Quran ini ada motivasi, ada rohani, ketuhanan, dan juga kemenangan-kemenangan yang diceritakan oleh Allah SWT melalui sejarah-sejarah, kemenangan-kemenangan, juga sesaan-sesaan yang telah diturunkan kepada bangsa-bangsa yang terdahulu. Dan Al-Quran juga ialah dia akan memperkenalkan kita ataupun menyebabkan kita sedar diri. Kita manusia ni kadang-kadang kita lupa diri kita siapa. Jadi Al-Quran akan menyebabkan kita sedar, kenal diri kita, khususnya dari mana kita dan ke mana hendak kita pergi. Jadi Al-Quran akan menunjukkan kita jalan-jalannya supaya kita dapat hidup ataupun berjalan di atas jalan itu, kita sampai ke destinasi yang kita mahu tuju ataupun matlamat hidup kita. Jadi itu secara ringkas. Jadi di dalam surah ini Allah Ta'ala sebut ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 kita tengok. Okey. Ayat ke-9 itu jelas Allah Ta'ala sebut inna hadzal Qur'an. Sesungguhnya Al-Quran ini yahdi lillati, memberi petunjuk ke jalan yang amat betul. Aqwam maknanya yang sangat betul, amat betul. Wa yubasysyirul mu'minina alladhina ya'malus salihat, dan Al-Quran ini akan memberi berita gembira kepada orang-orang mukmin yang melakukan amal-amal saleh, dan sesungguhnya bagi mereka itu adalah pahala yang besar. Jadi Allah Ta'ala dah beritahu kepada kita satu fungsi Al-Quran, ia adalah petunjuk jalan yang tepat, yang paling betul. Dan di dalam Al-Quran ini orang mukmin akan gembira apabila membaca, kerana Allah Ta'ala menceritakan tentang pahala, ganjaran dan selainnya. Itu ayat yang ke-9. Ayat yang pertama disebut Al-Quranul Karim. Ayat yang kedua, ayat 41. Ustaz dah sebut dah yang ni minggu sebelum ini, Ustaz. Ya dah. 9, 41, 45, 60. Okey. Kalau macam tu saya sebut cara ringkas. Ya, okey. Ayat 41 bagi mereka yang belum mungkin tak catat dah, boleh catat, saya sebut cara ringkas. Ayat 41, Al-Quran itu menerangkan tentang bentuk-bentuk Allah Ta'ala, ayat Al-Quran itu menerangkan pelbagai bentuk untuk memberi peringatan kepada manusia. Pelbagai bentuk itu maknanya hukum hakam, akidah, sejarah, dakwah, azab, nikmat. Jadi semua itu adalah ada di dalam Al-Quran untuk memberi peringatan kepada manusia. Ayat 41. Kemudian ayat 45 juga disebut Quranul Karim. 45 juga disebut Al-Quranul Karim. Cuma ayat 45 ini, Al-Quran ini
walaupun dia itu adalah kitab sebagai panduan, tetapi dia menjadi dia ada hijab. Maknanya dia tidak akan menjadi panduan, tidak akan dapat diambil pengajaran oleh mereka-mereka yang menolaknya. Mereka-mereka yang menolaknya, mereka-mereka yang menganggap dia adalah sihir, mereka yang menganggap dia adalah donggengan, maka Al-Quran ini tidak akan menjadi panduan kepada mereka. Kemudian ayat 45, kemudian ayat berapa Datuk? Datuk Seri? 60. Ya, ayat 60. Ya, ayat 60 Allah Ta'ala sebut satu pokok yang dilaknat. Di antara tanda Ya, pokok yang dilaknat di dalam Al-Quran iaitu pokok apa? Pokok zakum. Inna syajarataz zakum ta'amun athim. Pokok zakum ini adalah makanan orang-orang di dalam neraka. Jadi juga disebut oleh Al-Quranul Karim tentang satu pokok di mana pokok ini diejek oleh kafir Quraisy. Mereka kata neraka ini bakar semua, tetapi ada pokok yang tidak terbakar, jadi dia ejek. Dan dengan sebab inilah mereka kata kalau pokok tidak terbakar, mungkin kami pun tidak akan dibakar oleh api neraka. Dan ini menjadi asas untuk mereka tolak agama Islam dan mengejek apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan selepas itu ayat 82 Ya. Ayat 82 Quran itu sebagai penawan dan juga rahmah. Dan ayat 88 selepas itu. Ayat 88 ini Allah Ta'ala beritahu seandainya jin dan manusia berkumpul, mereka tidak akan dapat mencipta, membuat Al-Quranul Karim. Kemudian ayat 89 pun sama lebih kurang ayat sebelum ini. Allah Ta'ala telah menceritakan kepada manusia pelbagai bentuk di dalam Al-Quran dan juga memberi perumpamaan, tetapi manusia ada yang tidak mahu menerima Al-Quran. Kemudian yang ini saya belum bagi tahu ayat 105 dan 106. Belum lagi. Ya, 105 dan 106. Wabil haqqi anzalnahu, dengan kebenaran kami menurunkannya, wabil haqqi nazal, dan dengan kebenaran dia telah turun, dan tidak kami utuskan Nabi Muhammad melainkan sebagai mubasyiran, yang memberitahu berita gembira dan juga memberi peringatan. Wa Qur'anan, dan ayat 106 itu disebut Qur'anan. Apa maksudnya? Quran ini kami telah pecah-pecahkan. Maknanya ada juzu, ada surah, dan juga diturunkan berperingkat-peringkat, bukan sekaligus. Diturunkan sedikit, sehinggalah dalam tempoh 23 tahun maka lengkaplah Al-Quran 30 juzuk. Jadi semua itu adalah untuk dibaca oleh kamu, dibaca oleh manusia dengan mudah. Dibaca dengan mudah apabila dibahagikan juzuk, surah-surah, dan juga turun pun bukan sekaligus tetapi berperingkat-peringkat. Ayat 105 dan 106. Okey, jadi Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW berperingkat-peringkat supaya engkau membacakannya kepada manusia dengan lambat ataupun dengan tenang, sedikit-sedikit. Dan ini juga nak beritahu kepada kita bahawasanya ilmu ini adalah perlu berperingkat-peringkat. Dia punya tabiat, ya. Tabiat ilmu ini dia adalah sedikit-sedikit, berperingkat-peringkat, setitik-setitik, lama-lama akan menjadi laut. Tidak, maknanya seseorang itu dalam masa sehari dia tak boleh untuk faham 30 juzuk Al-Quran. Mungkin dia boleh, tetapi secara makul ataupun logiknya tak dapat. Begitu juga seorang yang nak belajar ilmu sains, nak belajar ilmu bahasa, nak belajar ilmu apa-apa saja ilmu, tabiat ilmu itu adalah sedikit-sedikit. Walaupun Allah Ta'ala itu mampu untuk turunkan 30 juzuk Al-Quran kepada Nabi, tapi Allah Ta'ala tidak turunkan. Dia turunkan sedikit-sedikit demi sedikit atas asas untuk memberitahu juga kepada kita ilmu ini adalah sifatnya adalah belajar dan memerlu kepada tempoh tertentu, dan tabiatnya adalah bukan kata boleh masuk seperti kita minum air secawan masuk dalam tubuh kita secawan, tidak. Maknanya sebiji kita baca buku,
maka sebiji itulah kita akan faham mengikut apa yang kita faham. Kita baca lagi buku lain akan bertambah sedikit-sedikit tambah kelamaan, kita akan menguasai sesuatu ilmu itu. Termasuk juga Al-Quranul Karim, semenjak daripada Nabi lagi, tabiatnya adalah sedikit demi sedikit. Sehingga 23 tahun Allah Ta'ala telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun. Okey. Kemudian selesai kat situ tentang Al-Quran. Yang kedua, surah Isra' juga menerangkan kepada kita fiqh ataupun fiqh muamalat, iaitu fiqh berurusan dan bergaul manusia dengan manusia yang lain. Kemungkinan ayat surah ini diturunkan pada tahun ke-12 dan pada tahun ke-13 selepas Nabi dibangkitkan menjadi Rasul, Nabi berhijrah. Dan bila Nabi berhijrah, terbinanya masyarakat ataupun negara Islam. Jadi ayat-ayat yang diturunkan pada tahun 12 selepas kebangkitan Nabi ini ada diceritakan tentang bagaimana manusia berurusan dengan manusia yang lain. Supaya bila negara Islam ataupun bila masyarakat Islam dibina di Madinah, dia boleh mengamalkan dasar-dasar ini supaya dapat membina tamadun, dapat membina negara dan dapat memakmurkan Madinah yang akan menjadi pusat pemerintahan Islam ataupun pusat pemerintahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam surah ini diceritakan tentang fiqh muamalat ataupun fiqh ijtimai, fiqh sosial, fiqh kita bersosial dengan masyarakat, fiqh kita bermasyarakat. Yang pertama, ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 kita lihat dia punya sifirnya mudah saja tetapi besar. Ini juga diamalkan oleh boleh katakan keseluruhan manusia akan bersetuju dengan benda ini. Ayat yang ke-7 Allah Ta'ala sebut in ahsantum li anfusikum. Apa maksudnya? Ayat yang ke-7 in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat kebaikan, maka faedah ataupun kebaikan itu untuk diri kamu. Maknanya sebagaimana yang kamu beri, kamu akan dapat. Kamu beri kebaikan, kamu akan dapat kebaikan. Kamu beri kejahatan, kamu akan dapat kejahatan. Kalau kamu berikan sesuatu yang banyak, kamu akan dapat banyak. Kalau kamu berikan sedikit usahanya, kamu akan dapat sedikit. Maknanya sesuatu yang kamu berikan, kebaikan yang kamu lakukan, begitu juga kejahatan, itulah yang kamu akan dapat kehidupan di atas dunia ini. Jadi Allah Ta'ala bagi satu disiplin, satu asas. Maknanya dalam kehidupan kita ini, kalau kita nak baik, kita buat baik. Dalam kehidupan kita atas dunia ini, kalau kita nak jahat, kita buat jahat. Kalau kita nak banyak, kita beri banyak. Usaha banyak. Kalau kita nak banyak tapi kita usaha sedikit, maka kita boleh sedikit. Jadi sebagaimana yang kamu buat, itulah yang kamu dapat. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu buat jahat, maka kamu akan dapat kejahatan. Jadi seseorang itu, dia kena berpegang dengan kaedah asas ini, kaedah yang penting ini dalam kehidupannya. Jadi ada disebut di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Isra' iaitu ayat yang ke-7. Kemudian ayat 23. 23, 27. Ini juga adalah satu sistem ataupun satu disiplin, satu fiqh bagaimana untuk kita bergaul dengan dalam masyarakat kita. Dalam masyarakat kita ada ibu bapa, ada ibu bapa, ada kaum kerabat, ada orang miskin, ada orang yang susah, musafir. Jadi dalam menghadapi apa kita panggil lapisan-lapisan masyarakat ini ataupun orang-orang yang tersebut ini, bagaimana Islam berpegang ataupun bagaimana Islam meletak caranya untuk kita berurusan dengan mereka. Jadi disebut di dalam ayat 23 sehingga 27. Pertama, Allah Ta'ala cerita tentang tanggungjawab terhadap kedua ibu bapa. Ini adalah sangat penting sekali dan semua orang akui. Ibu bapa itu adalah
perlu ataupun wajib, wajib untuk kita taati, wajib kita perlu hormati. Maknanya kalaulah negara ataupun seseorang itu yang akalnya maknanya normal, mereka akan akui bahawasanya ibu bapa adalah perlu, wajib kita taat dan akui. Dan Islam telah meletakkan ibu bapa ini adalah dia punya selepas sembah Allah, maka buat baik kepada ibu bapa. Tengok dalam ayat 23 ni. Wa qada ni maknanya telah diputuskan, telah ditulis, telah diwajibkan. Siapa yang telah wajibkan? Siapa yang telah tulis? Iaitu Rabbuka, Tuhan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah diwajibkan? Apa yang diwajibkan? Pertama, hendaklah kamu tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, selepas sembah Allah, apa yang kamu kena buat? Wabil walidaini ihsana. Maka kedua ibu bapa kamu hendaklah kamu buat ihsan, buat baik. Sebagaimana dia buat baik kepada kamu, maka kamu buat baik kepadanya. Apabila tua, Allah Taala bagi tahu di sini, jangan bersebut maknanya begitu tingginya seorang ibu bapa itu, seorang anak melalui kata-katanya itu dia tak boleh sebut Ini bukan biasa, ini telah ditetapkan oleh Allah. Bukan undang-undang kita, bukan adat budaya kita, tetapi Allah Taala sebut wa qada. Sebab itulah mentaati ibu bapa ini adalah satu kewajipan. Kita semua ini sudah jadi ibu bapa kan? Tetapi kita juga ada mak ayah kita sama dia masih hidup ataupun yang telah mati. Jadi bagi yang hidup, maka taatilah ibu bapa tersebut, buatlah baik kepada mereka. Dan jika ibu bapa yang telah meninggal, kita doakan keampunan kepada mereka supaya mereka nanti akan diangkat martabatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga itulah yang dipanggil bir, kebajikan ataupun ihsan kita kepada ibu bapa kita semasa hidup, sehinggalah mereka meninggal dunia. Kita sentiasa melakukan kebaikan kepada mereka. Mana itu yang pertama. Dalam ayat 23, kemudian 24 dan juga ayat 25, semuanya adalah berkaitan dengan taat kepada ibu bapa. Satu lapisan dalam masyarakat kita, boleh katakan ramai, semua boleh katakan ibu bapa, dan mereka ini adalah perlu dijaga, perlu dipelihara. Bila baik ibu bapa ini, bila gembira mereka ini, maka mereka ini dapat membina satu masyarakat yang harmoni, aman, damai, bahagia dan selainnya. Kemudian tidak cukup dengan itu, bagaimana pula tanggungjawab kamu kepada orang yang dekat, kaum kerabat kita. Maka kaum kerabat kita, orang yang dekat, jiran, tetangga, kaum kerabat, maka tunaikanlah hak-haknya mereka. Hak-hak kejiranan, hak-hak kaum kerabat kita, silaturahim di antara satu sama lain. Yang kedua, orang miskin juga ada hak-haknya. Haknya adalah kita menolong mereka. Kalau ada zakat, kita keluarkan zakat. Dengan zakat itu dapat tolong miskin, fuqara. Wa ibnis sabil, sama juga. Wala tubadzir tabdzira, dan jangan kamu membazir. Ini pun dia nak peli kita ayat ini. Banyak kehidupan kita ini kita banyak membazir. Mungkin kita malas ataupun kita sedekah juga, tapi sebenarnya kalau kita kira yang membazir dengan yang sedekah ini mungkin seiring. Membazir ini maksud saya mungkin elektrik kita membazir, mungkin air kita membazir, semua kita bayar belaka tu. Mungkin makanan kita beli, kita makan, tapi kita tak habis, kita tak dapat peti, sekali masuk dalam tong sampah. Kemudian kalau kita buat sesuatu, kita ambil yang lebih dengan bayaran yang menunjukkan kita ini ada kedudukan, ada kemampuan. Jadi banyak benda-benda yang kita membazir. Mungkin kita sedekah RM100, tapi kalau yang kita membazir ini, kalau kita kira lebih daripada RM1. Jadi kamu tolong jiran-jiran kamu tolong orang-orang miskin, kamu tolong mereka-mereka yang
musafir, tidak ada masalah semasa musafir. Kalau kamu nak bandingkan dengan pembaziran yang kamu lakukan, maka banyak lagi pembaziran yang kamu lakukan, ataupun sama, ataupun ada pembaziran tersebut. Jadi kalaulah pembaziran itu dibuang dan diguna untuk memberi kepada kaum kerabat orang miskin dan ibn sabil, itu adalah lebih baik lagi. Dan seandainya terus dengan pembaziran, Allah Ta'ala sebut innal mubadzirin ikhwana syayatin. Orang membazir itu adalah saudara syaitan. Ustaz, nak tanya sikit. Ayat 26 ni, adakah ikut hierarki Ustaz yang mana kita patut dahulukan kita punya sedekah? Because dia cakap kaum kerabat, orang miskin dan orang musafir. Ataupun kita boleh tukar dia punya hierarki Ustaz. Umpamanya, kalau saudara kita di kampung ada susah dan ada orang miskin juga yang dekat kawasan rumah kita ke, mana yang patut kita dahulukan? Adakah ayat ini menunjukkan kita kena taruh dia punya hierarki ataupun kita boleh guna benda bicara? Ya. Ayat ni dia guna huruf waw kan, waw, kemudian wa'atidal qurba wal miskin wabnis sabil wala tubadhir tabdhira. Apabila guna wa ini, antara maksudnya tidak ada pilihan. Maknanya kesemua ini kita hendaklah lakukan kebaikan, beri hak-hak mereka. Maknanya tidak ada pilihan. Itu yang pertama. Kemudian disebut pertama kepada Allah, kamu wajib buat kebaikan, sembah Allah Ta'ala. Yang kedua kepada ibu bapa. Maknanya ini ada turutan, hierarki macam Puan cakap tadi. Maknanya kedua-duanya kamu kena taat, tetapi tidak ada pilihan. Kedua-duanya kamu kena taat. Dan taat kepada Allah adalah yang pertama. Taat kepada ibu bapa adalah yang kedua. Ibu bapa tidak dapat melintasi taat kepada Allah SWT. Begitu juga yang ayat 26 tu. Dia ada susunan dia. Orang yang dekat, kemudian orang yang miskin, kemudian ibn sabil. Maknanya tidak ada pilihan. Maknanya semuanya kita perlu buat. Beri bantuan contohnya. Tetapi boleh diikut turutan. Maknanya kalaulah kita lihat jiran-jiran kita miskin dan ada lagi orang yang jauh miskin, jadi yang dekat inilah kita kena utamakan. Kalau ada lebih kita beri yang jauh-jauh. Kemudian begitu juga ibn sabil. Jadi turutan itu boleh ikut keutamaan, ikut keadaan, keperluan dan sebagainya. Tapi tidak ada pilihan. Maknanya bila kita bagi kepada orang miskin, maknanya ini sudah cukup. Maknanya tidak perlu lagi kepada dzal qurba, tidak. Maknanya semuanya kita kena libatkan bantuan kita, sama ada duit, idea, pandangan, juga hak-hak dia, bukan sahaja bantuan tersebut. Contohnya tidak menyakitinya, memberi bercakap baik dengannya, kemudian menghantar jenazahnya. Ada hak-hak lain yang kita perlu tunaikan. Dan jangan membazir. Membazir itu adalah ikhwan syaitan. Al-Quran ni dia syaitan ni, kita tak ada benda baik kan. Kita pun cakap kamu ni macam syaitan kepada orang yang jahat kan. Kamu ni jahat macam syaitan. Maknanya syaitan itu adalah jahat. Syaitan itu kedudukannya adalah buruk, jahat, jijik, keji. Syaitan pun dengar saya duduk kata pada dia. Maknanya itu yang kita berpegang. Syaitan ni musuh kita. Tapi kamu kena ingat, kalau kamu membazir, kamu adalah kawan syaitan. Jadi Allah Ta'ala cuba nak kita terasa. Maknanya kamu duduk marah pada syaitan, kamu duduk keji syaitan, kamu duduk kata orang jahat itu syaitan, kamu duduk macam-macam kamu kata tentang syaitan. Kemungkinan kamu itu saudara syaitan dengan melakukan sesuatu sebab sesuatu perbuatan iaitu membazir. Jadi kita lihat membazir ini mungkin tidak syaitan. Kita lihat membazir ini biasa, ataupun ini adalah tanda seseorang itu mewah atau sebagainya. Tetapi sebenarnya membazir itu sama dengan orang yang merompak, orang yang menzalimi orang lain, orang yang pelbagai lagi, itu sama saja. Kalau mereka itu adalah syaitan, orang yang membazir ini adalah kawan kepada syaitan. Jadi lama-lama berkawan, dia akan menjadi syaitan. Jadi dia punya
Allah Taala minta supaya kita sentak dengan apa ayat yang kita baca ini, iaitu ayat 26. Jadi ini juga adalah fiqh bermasyarakat, bagaimana kita berhadapan dengan golongan-golongan yang disebut tadi. Jadi itu adalah ayat 23 hingga 27. Kemudian lagi Allah Taala sebut dalam ayat 29 hingga 31, Allah Taala sebut apa? Jangan kedekut, jangan boros, jangan bunuh anak. Ini merujuk kepada apa amalan yang dilakukan oleh kafir Quraisy, mereka membunuh anak perempuan kerana mereka takut miskin. Allah Taala sebut apa? Wala taj'al yadaka maghlulah ila unukika. Kita ada dua, orang yang pemurah, orang yang kedekut. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu, janganlah kamu ikat tangan kamu ke tengkuk. Maksudnya kamu peluk diri kamu, kamu tidak buka tangan kamu untuk memberi sumbangan. Jangan. Maksudnya janganlah kedekut, kupit. Kelantan panggil kedekut kohong, kedekut apa ya? Datuk Seri? Kedekut pahit. Kedekut pahit. Kedekut pahit, kedekut bangar. Kedekut dengung kata. Ya, kedekut pahit, kedekut bangar. Sangatlah. Ya, maknanya yang dia tak bagi pada orang, yang orang lain dia nak. Itu orang panggil kedekut pahit, kedekut hangit. Dengung. Dengung lagi buat. Jangan begitu. Itu Allah Ta'ala sebut wala taj'al. Ini adalah tegahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Janganlah kedekut sangat sampai kamu tak bagi pada orang lain, yang orang lain kamu nak. Walaupun kamu dah tak perlu dah, tapi nak lagi. Jangan. Tetapi pada yang sama, kalaulah kamu pemurah, wala tabsutha kullal basti. Janganlah pula kamu nak bagi semua sehingga kamu fakir, tak ada sediakan kepada anak pinak dan sebagainya, harta dan sebagainya. Jangan. 1/3. Nabi kita bagi tahu kamu tinggalkan anak kamu dengan harta itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka minta sedekah. Jadi kalau kita ada harta, kita kena berilah kepada anak-anak kita. Itu pun dipanggil wa'atidha qurba haq, memberi hak kepada orang yang dekat dengan kita. Jadi kalau kita ada lebih, berilah kepada orang lain. Dan jangan kita kedekut, dan jangan kita terlalu boros ataupun terlalu beri semuanya sehingga anak-anak pinak kita tidak ada apa-apa tinggalan ataupun pusaka yang ditinggalkan. Ustaz, tapi Rasulullah, the way he lives, dia memang very modest kan Ustaz, sampai masa asan akhir dia pun Rasulullah, itu saya dengar. Ya, tapi Rasulullah pesan untuk dia punya umat jangan ikut macam dia lah kan Ustaz. Kalau ikut apa yang saya faham, Rasulullah at the time of his death, he's very macam minimalist lah Ustaz, sangat cakap sedikit apa yang dia ada. Betul Ustaz? Ya, Rasulullah SAW dia tidak kaya raya. Bila meninggal, dia itu pemimpin negara, tetapi dia tidak kaya raya dan sebagainya. Dan juga sahabat Nabi SAW, dia telah memberikan semua hartanya, seperti Abu Bakar, hartanya semua kepada Nabi. Umar separuh. Jadi harta, kalau kita lihat para sahabat ini, pertama kita melihat kepada keimanannya, keyakinannya, kebergantungannya kepada Allah tidak sama dengan kita. Yang kedua, kita lihat kepada suasana kedudukannya. Jadi Umar beri semua hartanya, separuh hartanya, dan Abu Bakar semua hartanya dia beri kepada Nabi, dan dia kata, Nabi tanya apa yang tinggal, dia kata aku tinggal Allah dan Rasulnya kepada keluarganya dan sebagainya. Jadi ini adalah mengikut situasi yang pada masa itu, di mana Nabi mahu berperang. Jadi pada saat peperangan, apa lagi yang kita mahu pada harta? Yang kita mahu adalah kemenangan. Jadi orang yang ada harta kena bagi sumbangan. Kena beri hartanya. Separuh, kalau boleh semua pun semua. Kerana perang ini memerlukan kepada duit, memerlukan kepada harta. Jadi itulah yang ditunjukkan oleh Abu Bakar dan juga Umar. Tapi kalau bukan di dalam masa peperangan biasa, jadi janganlah kita habiskan semua duit kita.
Jadi kita ikut juga Nabi beritahu, kamu tinggalkan anak kamu dengan harta lebih baik daripada kamu tinggalkan anak kamu meminta-minta ataupun minta sedekah dengan orang lain. Yatakaffafuna nas, meminta-minta sedekah daripada orang lain. Tapi kalau kita berada dalam peperangan, contohnya negara kita diserang, perlu kepada duit, wang dan sebagainya. Jadi pada masa inilah iman kita diuji. Bagi mereka iman yang kuat, serahkan semua harta. Tidak ada guna lagi anak-anak kita kalau perang, mereka pun akan mati. Kita pun akan mati. Jadi demi menjaga agama, demi menjaga agama dan juga nyawa, kita korbankan harta kita. Itulah disebut dalam ayat-ayat Al-Quran. Alladzi la yujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Mereka yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan juga nyawa-nyawa mereka. Harta maknanya bagi sumbangan. Jadi kita kena tengok semua dari dalil ayat-ayat dan sebagainya, barulah kita dapat faham ayat ini. Tapi ayat 29 ni menegah kita daripada kedekut bakhil, kedekut pahit, dan juga menegah kita, melarang kita daripada boros, benda yang tidak ada faedah, benda yang tidak ada manfaat, ataupun kita habiskan semua harta kita, tidak meninggal apa-apa untuk generasi ataupun anak pinak kita ataupun waris kita. Ya Ustaz, di dalam keadaan sekarang ni, macam saya cakap ni di Taman Pakis ke sini kan ada orang miskin, Ustaz. Satu, jadi kita kalau nak bersedekah ni ada juga orang bagi maklumat melalui WhatsApp lah, melalui apa-apalah. Jadi apakah yang keutamaannya dalam memberi sedekah ke derma dalam keadaan kita pun tak berapa tahu sama ada orang yang dikatakan tu betul miskin ataupun cerita buat-buatan atau bagaimana? Ya, itu kena siasat lah dia Ali. Kena siasat, kena tanya orang. Ataupun bagi je Baitul Mal, habis cerita. Kalau zakat itu kita bagi pada pihak zakat kan. Tapi ada lagi hak-hak lain disebut dalam Al-Quran walisa ili dalam surah apa saya lupa dah. Hakum maklum lisaili wal mahrumun. Orang yang minta dan juga orang yang Allah Taala tak beri dia rezeki yang melimpah. Jadi ada hak yang kita kena beri kepadanya selain pada zakat yang wajib ini. Jadi kita yang banyak duit ini ada lebih duit bagi orang yang meminta-minta, sebagaimana dia Ali sebut kan, diberi WhatsApp tentang dia perlu bantuan dan sebagainya, ini termasuk orang-orang yang meminta. Wal mahrumun, mahrumun ini dia tak minta-minta, dia tak minta, tetapi dia memang susah. Kan, dia tidak seperti kita dapat sekian-sekian mewah dan sebagainya, tapi dia tak dapat. Tapi tidaklah dia meminta-minta, dia reda, dia hidup dengan kehidupannya. Jadi kita siasatlah mana yang mungkin ada persatuan penduduk kan. Persatuan penduduk ni dia ada data-data dia dan dia ada maklumat dia, kita boleh tanya mereka siasat mana yang perlu kita bagi kepada persatuan, dia uruskan. Itu kalau persatuan penduduk taman saya ni mereka ada data-data yang mereka dapatkan secara senyap-senyap. Jadi boleh bagi bantuan kepada mereka lah. Kalau yang jauh-jauh ataupun yang ada dalam Facebook dan sebagainya itu kena siasat. Kadang-kadang gambarnya pun dia bohong, dia ambil gambar-gambar, dia tunjuk-tunjuk supaya kita simpati, kemudian kita pun berikan duit kepadanya. Sedangkan di belakangnya bukanlah betul, dia hanya guna gambar-gambar. Jadi untuk pastikan duit itu sampai kepada pihak yang sepatutnya dapat, itu kita kena siasat, tanya kawan-kawan dan sebagainya. Kalau kita tak dapat nak tengok, kalau kita dapat ziarah pergi, ada orang-orang yang ziarah dah pergi, itulah lagi baik. Itu kena siasat lah Haji Ali. Beringat-ingat Haji, zaman sekarang ni banyak penipuan. Saya ni ialah kadang-kadang kena tipu juga. Ada orang telefon saya, Ustaz, Ustaz ingat saya hantar anak saya ke program Ustaz. Saya ni memang banyak buat program dulu.
Seluruh Malaysia saya pergi. Ada kat masjid tu kita pun, oh ya saya pernah buat program. Kemudian dia pun minta bantuan. Dia pun, Ustaz boleh tak tolong saya? Sekarang ni saya sekian-sekian masalah. Boleh Ustaz masukkan duit pada saya? Kita pun, dia ni pernah ikut program aku. Anak dia pun pernah aku ajar sebagainya. Kita pun, okey. InsyaAllah saya bantulah apa yang saya mampu. Kita pun masuk duit dia. Masa dia WhatsApp tu, dia cerita pada kita, Ustaz kita dah jumpa kat masjid. Masa tu saya daftar anak sebagainya. Kemudian selepas itu isteri saya pun sama juga. Ustazah, ingat lagi pada saya. Kemudian saya pun terfikir, betul ke tidak ni? Takkanlah. Betul ke tidak? Saya pun siasat dalam Facebook, Google. Rupa-rupanya antara cara mereka nak cari duit, mereka dakwa dia kenal kita. Kemudian dia cerita dia tak mampu, dia masalah dan minta supaya kita masukkan duit dalam akaunnya. Saya mati-mati saya fikir dia kenal saya. Sebab dia cerita, saya daripada Terengganu Ustaz. Dia cerita-cerita namanya, dia bagi tahu anak saya. Dia tak sembunyi, dia bagi tahu namanya. Dan akaunnya dia bagi pada kita, kita pun simpati, dia bercakap dia susah tu, susah ni, masalah tu, masalah ni. Kita pun masuklah duit. Jadi kalau kita masuk RM50, dia tipu orang lain RM50. Berapa banyak sehari dia dapat hasil daripada menipu. Itu saya kena nanti Datuk Seri pula dia telefon. Datuk Seri ingat saya pernah solat di Madrasah Hidayah. Datuk Seri pun, ini dia pun tipu. Jadi modus operandi dia buat macam tu untuk cari duit. Kena beringat kena beringat. Itu bagi orang yang ada program motivasi, ada program bangkit-bangkit, dia sasarkan begini. Mungkin pengurusi surau lain, orang-orang yang ada program kelas-kelas mengajar lain, betul-betul dia punya penipuan. Jadi sesuatu yang kita dapat tu kita kena siasatlah dulu pada zaman sekarang ya. Banyak mereka-mereka yang ambil kesempatan atas apa keadaan yang berlaku. Okey, selepas pada tu dapat telefon, memanglah kita dah tahu dah cara dia begini. Jadi payahlah nak kena tipu. Dah tahu tu susah sikit lah. Ya, kena beringatlah itu yang ugut kita ada lagi ya. Yang telefon awak buat pinjaman, awak ada saman, sampai ke balai polis lagi. Kes mahkamah. Saya pergi balai polis cerita, dia kata apa yang cik bagi tahu ni ramai ada orang buat report ni. Semua dah berlaku. Ini cara dia. Dia ugut encik ada saman. Dia ugut encik ada orang guna IC buat pinjaman. Ada kes mahkamah. Kalau encik tak bayar sekian-sekian, encik akan di sekian-sekian dia ugut kita. Jadi itu pun hampir kena tipu. Tapi saya terfikir juga. Saya fikir takkanlah saya tak boleh nak cek report saya ke sini, kena telefon yang ke Kedah dan sebagainya. Sekarang ni zaman online. Itu saya pergi ke balai polis Bandar Baru-Bangi. Barulah dengar cerita dia. Itu pun orang cuba untuk ugut kita untuk cari duit dengan cara yang haram. Okey, kita teruskan dengan tafsiran kita. Ayat yang atas tadi kita cerita tentang bagaimana sikap ataupun bakhil, boros itu tidak boleh. Allah Taala sebut wala taj'al. Jangan kamu jadikan. Kemudian ayat 32 hingga 36 Allah Taala juga menceritakan kepada kita bagaimana sistem kehidupan kita, iaitu jangan kamu dekati zina. Zina itu haram, dekati zina pun tidak boleh. Wala taqtulun nafs, jangan kamu membunuh. Jadi dalam kehidupan kamu bermasyarakat ini, kamu hendaklah jaga nasab kamu. Kamu hendaklah jaga maruah kamu. Orang Islam mereka yang ada maruah. Jadi dekati zina pun jangan. Yang kedua, jangan pula kamu melangkaui had, iaitu dengan membunuh diri-diri yang tidak berhak dibunuh. Jadi membunuh itu haram, zina itu dekati zina juga adalah haram. Jadi dicerita di dalam surah Isra ini. Kemudian wala taqrabu malal yatim. Jangan kamu dekati harta anak yatim. Anak yatim ini kadang-kadang dia ada banyak harta.
Jadi kalau kamu nak ambil hartanya tak boleh. Dekati pun tak boleh. Tapi kalau kamu pelihara dia, jaga dia, boleh guna sekadar upah untuk kamu jaga dan juga makan minum dia, tempat perlindungan dia. Itu dibenarkan di dalam Islam dengan ma'ruf, dengan adat ataupun dengan jumlah, kalau ikut adatnya adalah layak untuk kita mengambil harta anak yatim tersebut. Mungkin anak saudara kita meninggal, mak ayahnya, kita bela dia duduk di rumah kita, ayah dia telah meninggalkan harta yang banyak. Jadi kita bolehlah ambil mungkin hasil daripada sewa rumah dan sebagainya, kita guna upah kita, jaganya. Contohnya kalau kat luar upahnya 1,000, kita ambil 1,000. Dan juga kos makan minumnya kita boleh ambil daripada harta tersebut. Tetapi untuk kita tukar nama, kita guna sewenang-wenangnya hartanya, itu adalah haram. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Kecuali dengan cara yang baik, seperti mana yang saya cerita tadi. Kemudian wa aufu bil ahd, dan menepati janji. Janji yang kita buat, janji kita dengan anak yatim ini ke, ataupun janji kita dengan manusia, janji kita dengan Allah, janji kita dengan isteri kita, contohnya kita menikah dengan dia, itu adalah satu janji yang kita meterai untuk menjaganya dan sebagainya. Jadi semua itu adalah janji, dan setiap janji itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi itu juga adalah satu undang-undang ataupun satu disiplin kita hidup di dalam bermasyarakat. Bila janji kena tunaikan. Wa auful kail. Satu lagi hendaklah adil. Adil di sini maknanya tepati timbangan. Seandainya kita menjual sesuatu, seandainya kita menukar sesuatu, hendaklah adil, tepati timbangan, jual beli dan selainnya. Dan yang ke-36 ini pun penting juga. Jangan kamu beri pendapat ataupun ikut ataupun berpegang dengan apa yang kamu tak tahu. Jika kamu tak tahu, kena tanya orang yang tahu. Dalam surah sebelumnya, fasalu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Kalau kita tak tahu, kita kena tanya orang yang tahu. Jangan kita buat pandai memandai, buat tahu. Cuma sekarang ini semua dah jadi ulama sekarang ni. Dah jadi, kalau kita tengok dalam Facebook, ramai ulama, ramai doktor, ramai pakar-pakar, semuanya boleh bagi pendapat mereka. Tapi sebenarnya di dalam Islam kita, Allah Ta'ala sebut dengan jelas, wala taqfuma, jangan engkau mengikut ataupun berpegang ataupun memberi pendapat ma laisa laka bihi ilmun, apa yang kamu tidak tahu mengenainya. Jangan kamu nak pandai memandai. Pandai memandai inilah yang akan merosakkan masyarakat. Akan lahir pendapat yang songsang, akan lahir fatwa yang sesat. Sekarang ni pun banyak, ramai ustaz-ustaz dalam YouTube yang kita dengar mengatakan Nabi, tapak kaki Nabi ada di jauh. Yang kita rasa ini adalah satu merendahkan kedudukan Nabi kita Muhammad SAW, dan juga isu-isu yang lain yang kita lihat. Semua ini adalah mereka yang cuba untuk menceritakan apa yang mereka tidak tahu, tapi mereka buat pandai-pandai, buat tahu, buat cerita. Lagi sekali menyesatkan masyarakat, menyelewengkan fakta dan selainnya. Tidak bukan akan melahirkan satu masyarakat yang porak-poranda, balah, bertengkar dalam perkara yang tidak membawa kepada kebaikan. Jadi ayat 36. Ini penting semua. Kemudian 37, 36, 37 Allah Ta'ala beritahu jangan sombong. Sombong ni sifat Allah. Manusia yang sombong, dia nak sombong dengan apa? Mungkin dia sombong dengan kecantikannya. Tapi kecantikan itu adalah bukan miliknya. Dia adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mungkin dia sombong dengan duitnya, hartanya. Duit dan hartanya itu adalah daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut apa? Yabsutur rizqa liman yasha. Allah Ta'ala ini ayat 30 tu kan, Allah Ta'ala bagi tahu kami lapangkan rezeki kepada siapa yang kami mahu, kami kehendaki. Jadi duit, harta, ini semua adalah bukan milik engkau sebenarnya. Jadi engkau nak sombong dengan harta, ini tidak betul. Sombong dengan bukan kepunyaan kita. Bahkan bila kita meninggal, tak bawa apa semua itu bersama kita di akhirat nanti. Jadi
Allah Ta'ala bagi tahu jangan kamu sombong. Sehingga Allah Ta'ala bagi tahu kalau kamu hebat pun kamu tidak boleh tembusi bumi. Maknanya masuk hebat macam mana pun kamu tak boleh masuk dalam bumi, dan kamu tidak boleh menembusi bumi, kamu tidak boleh tinggi sama kuat dengan gunung ganang. Ini kamu manusia hidup dengan pemberian kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada apa yang kamu milik. Tidak ada apa milik kamu. Semua yang kamu ada semuanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang kita punya. Yang kita punya ini adalah yang kita usahakan, dan hasilnya adalah juga diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita ini adalah milik Allah. Dunia ini adalah milik Allah. Jadi kita ini bukan milik kita. Kita ini adalah milik Allah. Dunia keseluruhannya milik Allah. Jadi kita tak perlu nak ada sifat kesombongan, dan sombong itu adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala sebut la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk syurga mereka yang ada walaupun sebiji sawi ataupun sedikit saja kesombongan. Mithqala dzarrah, walaupun sedikit saja sifat rasa sombong, maka dia tidak akan masuk ke dalam syurga, akan dibakar dalam api neraka, kerana sombong itu adalah sifat Allah. Allah yang berhak untuk sombong. Tapi manusia tidak berhak untuk sombong. Dan seandainya dia sombong, seolah-olah dia mahu mengambil ataupun bersifat dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi itu adalah ayat 37. Jadi kalau masyarakat kita beramalkan dengan disiplin ataupun sifat-sifat, amalan-amalan tersebut, maka insya-Allah masyarakat itu akan bertamadun atau akan terbina dengan masyarakat yang baik. Jadi itu disebut dalam surah Al-Isra. Okey, pukul berapa dah? Pukul 11.27 Ada masa lagi Datuk Seri Sebab Datuk Seri bagi tahu hari tu supaya kelas 1 jam berapa? 45 minit Ya. Ada lagi Jadi seterusnya, jadi kita dah lalui tadi pertama surah Isra ini dia cerita tentang Al-Quran. Yang kedua dia cerita tentang sistem bermasyarakat ataupun fiqh ijtimai, fiqh muamalat, berurusan dengan dalam masyarakat. Yang ketiga Allah Ta'ala ceritakan tentang azab di akhirat. Siapa yang kena azab? Bagaimana kamu boleh kena azab? Jadi ada dicerita di dalam surah Isra ini. Azab di akhirat dan juga beriman dengan hari akhirat. Pertama, biasa kita jumpa dalam surah Ibrahim, surah An-Nahl, surah Hud, banyak surah-surah yang kita belajar sebelum ini, dia akan menyentuh tentang hari akhirat. Tidak begitu kan? Dan saya pernah cerita bahawasanya hari akhirat ini adalah sangat penting dan sangat perlu kita beriman supaya kita ini ada matlamat dan tujuan hidup. Bukan saja bijak di dunia, tetapi kita bijak di sana ataupun bijak sana, iaitu di akhirat nanti. Maknanya seseorang yang beriman dengan hari akhirat, maknanya dia ada matlamat hidupnya. Hidupnya adalah untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana hendak ke sana? Hendak ke sana disediakan jalan. Jalannya adalah Islam. Dan panduannya, bagaimana Islam itu panduannya? Panduannya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Itu pertama. Maknanya seorang yang beriman dengan hari akhirat, dia ada matlamat hidup. Yang kedua, hari akhirat ini dapat mendisiplinkan manusia. Manusia yang jahat, dia akan jadi baik, berdisiplin. Kenapa? Kerana dia ingat hari akhirat. Mereka yang berdosa, dia akan jauhi dosa. Kenapa? Kerana dia tahu dosa ini akan diberi balasan neraka di akhirat nanti. Jadi manusia yang beriman dengan hari akhirat dengan sendirinya akan membentuk satu masyarakat ataupun dunia yang aman makmur, dunia yang berdisiplin, hidup dengan penuh kebaikan, penuh kebajikan, tidak ada kezaliman, ada keadilan dan sebagainya. Dengan seseorang itu beriman dengan hari akhirat.
Dan juga hari akhirat ini akan tertegaknya keadilan. Kerana di atas dunia ini ada banyak berlaku ketidakadilan. Maka bila seseorang itu beriman dengan hari akhirat, dia akan rasa tenang. Dia akan rasa aman. Kenapa? Kerana setiap kezaliman, setiap ketidakadilan akan diadili di akhirat nanti. Akan ditunjukkan kebenaran di akhirat nanti. Jadi dia akan rasa tenang. Dia akan rasa kuat, teguh hidupnya apabila dia beriman dengan hari akhirat. Dan setiap manusia dia nak upah. Tidak begitu, kita bekerja nak gaji. Kita memasak, kita nak makan. Kita buat sesuatu, kita nak upah. Itu adalah satu tabiat diri manusia. Jadi hari akhirat ini adalah upah ataupun ganjaran yang Allah Ta'ala nak beri kepada manusia yang beramal soleh di atas dunia, dan juga balasan azab bagi mereka yang beramal taleh, jahat di dunia. Jadi manusia perlu ada hari akhirat. Kenapa? Kerana dia nak mengambil balasan ataupun upah ataupun ganjaran, pahala dan sebagainya. Ustaz, Ya, jadi sila. kalau macam nak just to complete apa yang Ustaz cakap tu, kalau kita buat sesuatu, kita kata ya Allah kita buat ni sebab kita nak dapat pahala di akhirat, nak dapat points, nak dapat macam kesenangan, dan kita kata buat kerana Allah, tu macam mana tu Ustaz? Adakah macam bercanggah ataupun dia boleh kita guna in parallel? Maknanya kita buat something, macam kita sedekah ke, kita buat ni sebab kita nak pahala di akhirat. Jadi macam boleh tak Ustaz tak maksud saya sebab faham ya nanti. Jadi macam ni puan, kita punya matlamat hidup kita ini adalah Allah. Ibadat kita, sedekah kita, belajar kita, kerja kita, semuanya Allah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita tidak boleh menafikan tujuan. Tujuan kita belajar, kita nak sijil. Tujuan kita belajar, kita nak ilmu. Ya, tujuan kita nikah kahwin, kita nak anak. Tujuan kita bekerja, kita nak gaji. Tujuan kita beli rumah, kita nak duduk. Itu adalah tujuan-tujuan kita hidup di atas dunia ini. Selama mana tujuan itu kembali kerana Allah, maka dia tidak menafikan matlamat kita yang utama, iaitu kerana Allah. Maknanya kita ada matlamat yang utama adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kita makan. Kita makan ini kita nak kenyang. Tapi kita matlamatnya aku makan ini kerana Allah. Bila kita kenyang, kita sihat, kita ada tenaga, kita buat ibadat, kita gunakan kesihatan kita untuk lakukan sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah tidak menafikan keikhlasan kita. Kita solat, kita puasa, matlamat utamanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah Taala bagi tahu orang yang puasa ganjarannya adalah syurga. Nama apa syurganya? Rayyan kan? Orang yang syurga, orang yang puasa dapat syurga khas. Orang yang amal ibadat dapat syurga Al-Firdaus Al-A'la. Jadi Allah Ta'ala cerita, kamu dapat syurga, dan syurga ada air. Kita pun ibadat, tujuan kita antaranya adalah untuk dapatkan ganjaran tersebut. Tetapi matlamat utamanya kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak dapatkan syurga kerana Allah. Kita nak dapatkan pahala kerana Allah. Jadi segala tujuan, di mana tujuan-tujuan itu kembali kepada matlamat yang utama itu Allah SWT, maka dia tidak menafikan keikhlasan kita kerana Allah SWT. Kita pergi bekerja, kita niat turun rumah, bismillahirrahmanirrahim, kerana Allah. Kerana Allah Ta'ala sebut, wa qul i'malu, bekerjalah kamu. Tetapi sampai hujung bulan kita dapat gaji. Orang pun kata kepada kita, kamu ni tak ikhlas ni, kamu bekerja nak gaji. Kita pun kata, saya bekerja kerana Allah. Allah Ta'ala suruh kepada saya bekerja. Dan kerja ini saya ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tanda ikhlas saya tunaikan tanggungjawab saya tidak menyeleweng, saya tidak curi tulang dan sebagainya. Dan cukup bulan saya dapat gaji. Tujuan saya bekerja juga, bukan tujuan, bukan matlamat tujuan. Tujuan saya bekerja juga adalah untuk saya dapat gaji. Dengan gaji ini saya dapat memberi nafkah kepada anak saya dapat membeli rumah, saya dapat membeli kereta, saya dapat memberi makanan, memberi pakaian dan sebagainya. Semua ini adalah kerana Allah SWT juga. Kerana Allah Ta'ala tuntut seorang ayah, seorang ibu adalah bertanggungjawab kepada keluarganya. Jadi semua itu kita lihat semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Tapi kalau bekerja tidak atas asas tersebut, maka dia bukan kerana Allah lah. Mana pergi kerja tapi menyeleweng, terima rasuah dan sebagainya, itu bukan kerana Allah. Matlamatnya tak sama. Duit dapat juga, tapi duit daripada hasil yang haram. Jadi itu bukan kerana Allah. Kalau kamu kerana Allah, kamu ikut Allah Ta'ala suruh. Tapi kalau kamu kerana nafsu kamu, kerana kepentingan kamu, kerana dunia, maka kamu akan lakukan apa yang Allah Ta'ala larang. Nampak Ratin sedikit penerangan saya tu Boleh Ratin Ya, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Ya. Jadi kena sesuaikan macam tu. Guru saya dulu dia bagi tahu kita ada matlamat yang satu, iaitu Allah. Tujuan kita hidup atas dunia ini banyak. Tujuan belajar, tujuan bekerja, tujuan berumah tangga, banyak tujuan kita. Jadi kita kena pastikan segala tujuan kita ini adalah kembali ataupun merujuk kepada matlamat kita yang asas ataupun yang tinggi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Segala apa yang kita lakukan hendaklah kembali kepada Allah. Mana kerana Allah. Kerana kita ini hamba Allah, segala apa yang kita buat ini hendaklah kembali ikhlas kerana Allah, mengikut apa yang Allah Ta'ala suruh, menjauhi apa yang Allah Ta'ala larang, dan dengan niat tersebut ataupun tujuan tersebut, maka apa yang kita buat itu tidak bercanggah dengan keikhlasan yang kita ada, yang kita buat. Ya, jadi Ustaz, kalau apa yang kita lakukan, kita mengatakan kita buat kerana Allah dan mengharap dan berdoa supaya Allah dapat membalas apa perbuatan kebaikan yang kita buat. Boleh kita buat macam tu Ustaz kan? Nah, boleh ya begitu. Ya. Ar-raja', kita mengharapkan Allah Ta'ala terima segala ibadat kita. Allah Ta'ala bagi ganjaran-ganjaran yang kita buat, lakukan amal ibadat. Itu tak jadi masalah. Tetapi kita kena ingat manusia ini memang dia nak ganjaran. Dan Allah Ta'ala tidak menafikan tabiat dia cipta manusia itu. Di mana dia juga, Allah Ta'ala juga memberi tawaran, memberi ganjaran supaya manusia ini melakukan amal ibadat. Kalau ikutnya kita beribadat dengan tenaga, dengan mata, dengan telinga, dengan anggota badan kita, dengan kekuatan, dengan rezeki, dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Jadi semua yang Allah Ta'ala beri ini adalah untuk kita beribadat kepadanya. Jadi tidak menjadi hak kepada kita untuk menuntut ganjaran. Kerana kita ini bukan buat dengan apa yang kita punya kan. Tetapi dengan asas Allah Ta'ala memahami manusia ini adalah suka kepada balasan, ganjaran, pujian. Jadi Allah Ta'ala puji. Allah Ta'ala janjikan dengan ganjaran. Tetapi tidak menjadi kewajipan bagi Allah untuk memberi ganjaran. Sebabnya tidak ada benda yang wajib bagi hak Allah SWT. Cuma itu yang pelajaran tadi, kita mengharapkan Allah Ta'ala beri kepada kita ganjaran sebagaimana yang kita dijanjikan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Okey. Jadi apa tadi maknanya hari akhirat itu adalah tempat untuk kita menerima upah, menerima ganjaran. Sebagaimana yang dicerita di dalam Al-Quran Al-Karim, upah-upah, ganjaran-ganjaran, syurga, nikmat dan segalanya. Dan juga hari akhirat ini adalah kebahagiaan abadi yang manusia impikan. Setiap manusia dia nak bahagia. Dia nak aman, dia nak bahagia, dia nak ketenangan, dia nak kenikmatan. Dan dia nak semua itu adalah selama-lamanya, abadi. Jadi kalau kamu nak yang abadi, yang tidak ada keburukan kecuali semuanya kenikmatan, maka hendaklah kamu kejar hari akhirat, kamu kejar syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Atas dunia ini tidak ada kenikmatan kecuali di sebaliknya keburukan. Tidak ada yang betul-betul nikmat kerana dia tidak ada dunia ini. Kalau kita makan nasi itu sedap kan, bila kita makan 2-3 suap lepas itu dah tak sedap dah. Kan? Kita duduk di air terjun, kita rasa suka. Duduk 2-3 hari kita dah ingat dah kat rumah kita di bandar ni kan. Bila kita duduk kat bandar kita rasa suka pula, tapi duduk kita jemu pula. Kan? Setengah orang di Kelantan budu tak sedap pun. Setiap hari dia kata makan budu. Cemur depan
Apa dia panggil cemuh dia kata, Kelantan kata jemur jemur nak makan budu dan sebagainya. Ikan kering setiap hari rasa tak nak makan ikan kering. Tapi kadang-kadang seseorang budu dan ikan kering itu adalah satu kenikmatan yang sangat. Contohnya bila kita duduk di Kajang ataupun duduk di bandar-bandar kan, payah kita nak makan ikan kering yang sedap macam kat Kelantan kan, budu-budu yang sedap kat Kelantan. Kadang-kadang kita rasa nak makan. Hari ni nak makan budu, hari ni nak makan ikan kering. Sanggup kita suruh rampus dan sebagainya. Bila kita makan itu kita rasa ya sedapnya ya Allah. Lagi sedap daripada apa yang kita makan sebelum ni. Tapi sedap tu sekejap je. Esok kalau kita orang kata nak makan budu, kita cukuplah semalam dah makan. Jadi benda yang sedap atas dunia ini dia tidak abadi, dia tidak akan kekal dan dia tidak ada 100% sedap. Dia hanya satu penipuan ataupun satu benda yang tidak tepat, tetapi nikmat yang abadinya adalah di akhirat nanti. Jadi apabila ada akhirat, seorang yang beriman dengan Allah SWT, dia akan kejar. Kerana dia nak kekal abadi, kebahagiaan abadi, kenikmatan abadi yang diimpikan oleh semua manusia yang boleh dikejar, didapati oleh semua mukmin. Okey. Jadi saya nak cerita ayat-ayat tentang akhirat nanti, siapa yang diberi azab. Pertama ayat 10. Secara ringkas. Ayat 10 lah. Lebih. Ayat 10. Mereka yang tidak beriman dengan hari akhirat, maka kami akan sediakan bagi mereka azab yang pedih. Ini yang pertama. Sesiapa yang tidak beriman dengan azab hari akhirat, dengan hari akhirat, maka di akhirat nanti mereka akan diberi azab. Jadi ini ayat pertama, Allah Ta'ala memberi ancaman kepada semua manusia, di mana mereka yang bersifat dengan sifat ini, maka dia akan diancam, akan diazab di akhirat nanti. Ayat 10. Kemudian ayat ke-18. Nah, Allah Ta'ala beritahu apa? Ayat ke-18 ni, kalau siapa nak kesenangan dunia, siapa mengira halal, haram, dosa, pahala, mana dosa pun dia buat, haram pun dia buat, yang penting dia dapat kesenangan, kemewahan dunia, maka dia buatlah. Tapi apa akibatnya? Allah Ta'ala beritahu, thumma ja'alna lahu jahannam. Kemudian selepas mereka mati, kami akan sediakan, kami akan jadikan bagi mereka neraka. Yaslanaha, akan membakarnya, madhmuman madhura, dalam keadaan hina. Ini ayat 18. Ini ayat 18. Jadi kamu nak sukalah hidup atas dunia ini. Tapi kamu kena ingat, kalau kamu tidak kamu tidak kira dosa pahala, akhirat nanti kamu akan diseksa di dalam api neraka. Kemudian ayat 36. Ayat 39, 39, maaf, 39. Ayat 39 Allah Ta'ala beritahu, jangan syirik kepada Allah, jangan sekutu kepada Allah. Jangan kamu anggap ada makhluk yang sama dengan Allah. Sama ada dari sudut rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Jadi kamu hendaklah bersihkan, kamu hendaklah sucikan akidah kamu daripada menyamakan Allah dengan makhluk. Tapi seandainya kamu samakan juga, maka Allah Ta'ala sebut, fatulqa fi jahannam maluman madhura. Jadi akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela dan tersingkir daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kena jauhi syirik, ayat 36 ni. Siapa yang syirik, maka di akhirat nanti mereka tidak akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan masuk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 63. Okey, 63 Allah Ta'ala sebut. Ayat 63 ni Allah Ta'ala bagi tahu syaitan dan pengikutnya maka akan diseksa di dalam api neraka. Syaitan itu akan dibakar dan pengikut-pengikutnya di kalangan manusia akan dibakar di dalam api neraka. Jadi jangan ikut syaitan. Tidak semestinya lakukan dosa-dosa yang besar. Membazir tadi pun itu dah jadi kawan syaitan. Jadi jangan membazir.
ayat yang ke-63. 63. Kemudian ayat 97. 97 Allah Ta'ala sebut juga tentang azab neraka akhirat nanti, dia akan berada dalam siksaan abadi dan jauh daripada nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu ayat 97. Siapa mereka? Nah, siapa yang mendapat petunjuk, maka dia adalah dapat petunjuk. Siapa yang Allah Ta'ala beri petunjuk kepadanya, dia dapat petunjuk. Siapa yang pilih jalan sesat, maka tidak adalah baginya penolong. Dan pada hari akhirat nanti akan dibangkitkan dan muka mereka wujuhuhum umyan wa bukman wa summan. Mereka dibangkitkan dalam keadaan buta, bisu, pekak. Ma'wahu jahannam, dan tempat kembalinya adalah neraka jahannam. Ini bagi orang yang memilih kesesatan daripada hidayah petunjuk daripada Allah SWT. Maka jika dia sesat, dia ikut kesesatan, maka juga akan menjadi neraka akan menjadi tempat kembalinya. Ini ayat 97. Okey, jadi itulah sedikit sebanyak ayat-ayat yang berkenaan dengan hari akhirat dan sesaan neraka, golongan-golongan yang akan mendapat sesaan daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dah lebih waktu dah, 11.46. Ada lagi ayat-ayat lain dalam surah Isra ini Allah Taala cerita tentang syaitan dan juga Nabi Allah Adam alaihissalam. Jadi cerita syaitan dan Nabi Allah Adam ini kita telah pun pelajari pada surah An-Nahl. Cuma Allah Taala sebut orang yang tidak akan ditipu oleh syaitan. Siapa dia? Ayat 65, kita kembali ke belakang sikit. Mereka ni tidak akan ditipu oleh syaitan, iaitu hamba Allah. Ibadiyah, inna ibadi, sesungguhnya hamba aku. Maknanya mereka yang menghambakan dirinya kepada Allah dengan penuh keikhlasan, akidahnya, ibadatnya, kehidupannya dan sebagainya, mereka ini tidak akan ditipu oleh syaitan. Hamba Allah tu maknanya mereka meletakkan dirinya adalah hamba abdi kepada Allah SWT. Bila hamba abdi ikut Allah Ta'ala suruh, jauhi Allah Ta'ala larang. Buat seikhlas kerana Tuhan ataupun kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang ini tidak akan ditipu, tidak akan dapat dikuasai oleh syaitan. Okey, ayat 15 ini pun penting juga Duduk ke belakang sikit Ayat ke-16 ini Allah Ta'ala cerita seseorang tidak memikul dosa orang lain. Ini rahmat bagi agama kita. Pahala kita boleh beri kepada orang lain, tetapi dosa orang lain tak boleh beri kepada kita. Kecuali jika dosa itu dilakukan dengan sebab kita. Yang saya ceritakan pada kelas kita yang minggu lepas. Ayat 15. Ayat 15. Wa iza aradna. Ayat 15. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kamu tidak akan menanggung dosa orang lain. Dosa kamu yang tanggung. Kamu tidak akan tanggung dosa orang lain. Kemudian ayat 20 ini pun okey, selalu kita tanya dalam kehidupan kita, orang kafir mudah, senang, gembira, bahagia, rezeki murah, kaya raya. Jadi Allah Ta'ala jawab kata apa? Kullan numiddu haula'i wa haula'. Setiap golongan daripada keduanya, golongan dunia, golongan akhirat, kami berikan semua. Maknanya semuanya Allah Ta'ala beri atas dunia ini, tetapi akhirat nanti kebaikan diberi kepada orang mukmin dan kafir diberi azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Ayat 44 ini ada soalan dating ke dulu, dia tanya semua makhluk bertasbih. Allah Ta'ala sebut tusabbihu lahu as-samawati wa tusabbu wal ardu wa ma fihinna. Bertasbihlah bagi Allah langit ketujuh dan juga bumi dan apa-apa sesiapa yang ada di dalamnya, di dalam bumi dan di dalam langit. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi kamu la tafqahuna tasbihahum, tapi kamu tak faham dia tasbih macam mana. Jadi kalau semua makhluk bertasbih, maka manusia ini bagilah patut untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, 78 ayat 78 habis dah sikit lagi. 78 ini juga adalah sangat penting. Allah Ta'ala sebut solat 5 waktu
dan ada lagi yang patut kita amalkan iaitu tahajud. 78. Allah Ta'ala sebut apa? Dirikanlah semayang 5 waktu secara umumnya. Kemudian Allah Ta'ala sebut ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan daripada malam 1/3 malam, fatahajjad, maka wahai Muhammad kamu bertahajudlah. Kamu jauhilah katil kamu ataupun tilam kamu, dan kamu solatlah tahajud nafilatan lak, iaitu sunat bagi kamu. Semoga kamu akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dalam kedudukan yang terpuji. Jadi kalau Nabi Muhammad diminta untuk bersolat tahajud, kita juga adalah perlu solat tahajud, solat malam. Jadi kalau Dia asalkan, Ustaz, dia asalkan sebelum subuh kan? Yes, asalkan sebelum subuh itu dia panggil tahajud. Solat malam. Witir ni bagus dibuat lepas isyak ataupun sebelum subuh. Ya, sebelum subuh. Lepas. Sebelum subuh lagi baik. Ya, okey. Tapi kalau kita rasa kita tak nak bangun dah subuh, tahajud, tak nak bangun tahajud, kita solat selepas isyak. Tapi kalau kita yakin kita akan bangun tahajud, kita solat selepas solat tahajud kita akhir solat kita sebelum subuh. Okey, dan akhirnya Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra ini ialah pujian-pujian, solat-solat. Allah Ta'ala sebut tentang Quran, tentang sujud, taat sembah kepada Allah, tentang minta supaya kita menyeru nama-nama Allah di dalam berdoa. Contohnya Ar-Rahman irhamna, Ar-Razzaq urzuqna, qul ud'ullaha wa ud'ur Rahman. Hendaklah kita selalu menyeru nama Allah 99 itu di dalam doa-doa kita, kerana Allah ada nama-nama yang indah. Jadi nama Allah Ta'ala ini kita kena panggil lah. Sebagaimana kita panggil nama anak kita, nama jiran kita, nama staf kita, nama kawan-kawan kita kan. Jadi kita ada, Allah Ta'ala juga ada nama, jadi kita panggil nama Allah, kita suruh nama Allah, kita berdoa dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ayat 111 Allah Ta'ala akhiri surah Isra dengan wahai Muhammad, pujilah Allah dengan berkata apa? Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhul wa kabbirhu takbira. Puji Allah dan bertakbirlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini akhiri surah Al-Isra. Jadi kita pun begitu juga kena sentiasa bertasbih dan juga sentiasa membesarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Okey, insya-Allah minggu depan kita sambung surah Al-Kahf. Surah yang biasa kita Kahfi. hari Jumaat. Bagus. Alhamdulillah Ustaz. Sedap hari ini. Okey. Ya. Dah habis. Ya, Ustaz. Okay. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.